عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير يا كريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم أما بعد فيا عباد الله kalian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, yang dirindui baginda sallallahu alaihi wasallam, yang sangat-sangat saya kasihi. Alhamdulillah, syukur kita ke hadirat Allah Ta'ala
nikmat yang tertinggi dan teragung masih Allah Ta'ala kekalkan dalam diri kita, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Seharusnya kita sebagai hamba Allah wajib bermohon kepada Allah, kekalkanlah keimanan dan keislaman ini hingga sampai nyawa berpisah daripada badan. Harapan kita seperti mana kita dilahirkan dalam Islam, begitu juga kita nak mati dalam Islam. Maka dengan sebab itu, kita terus melakukan ketaatan kepada Allah dengan satu harapan agar ganjaran tertinggi, yakni surga sebagai ganti daripada harapan dan doa kita. Nah, setiap hari kita berdoa dengan penuh harap. Akhir doa biasanya kita akan sudahi dengan waqina azaban nar, jauhilah kami daripada azab neraka. Walaupun kita tak minta betul-betul aku nak masuk syurga nama ni, aku nak masuk jannatul ma'wa, aku nak masuk jannatul na'im, aku nak masuk jannatul khuldi, aku nak masuk jannatul darul qarar, aku nak masuk jannatul dzal jalali wal ikram. Kita tak minta macam tu. Tetapi jauh dari sudut hati, tak kisahlah janji dapat masuk syurga. Walau malu nak minta terus kan. Kan malu kan nak minta, ya Allah, aku nak masuk dalam syurga Firdausmu. Nah, malu nak minta. Al-maklumlah, bila kita malu tu kita tahulah nah, yang kita ada bekalan kita tak elok mana, tak banyak mana. Nah, kita tahu syurga Allah tu mahal. Sedangkan apa yang kita bawa tak banyak mana. Nah, bekalan yang kita cari pun tak banyak mana. Kalau kata orang tua tu cukup-cukup makan je, tu pun tak. Kita yang dok rasa macam cukup-cukup makan, itu pun tak. Baik, Alhamdulillah. Kita sama-sama infakkan masa yang Allah Ta'ala bagi pinjam dekat kita ni. Nikmat masa. Nah, orang lain juga mempunyai nikmat masa. Tapi ada yang dia tak boleh nak infak untuk jalan Allah. Dia sibuk dengan dunia. Yang tu dia tak ada rezeki lagi untuk dia menginfakkan masa dia di jalan Allah. Dan Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi dekat kita peluang. Dia jemput kita. Tak kiralah sama ada kita duduk di rumah melalui Google Meet, alam maya, ataupun kita duduk di sini melalui alam nyata. Yang pasti kita belanjakan masa yang Allah Ta'ala bagi pinjam ini untuk jalannya. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pengajian kitab kita di dalam kitab yang bernama Hidayatus Sibyan. Kitab ni kitab fiqh nah. Kalau orang tanya hari ini mengaji apa? Fiqh. Kemarin mengaji tasawuf. Hari ini mengaji fiqh. Esok mengaji tafsir. Lusa mengaji sejarah. Oh, hebat mereka tu. Hari-hari tukar pelajaran. Petang baca Al-Quran. Kita orang-orang hebat yang sedang duduk di depan saya. Sebab itulah kata kita bersilaturahim ini. Silaturahim bukan sekadar di surau, di masjid, di dewan. Tapi silaturahim kita ini nak membawa sampai ke akhirat. Mudah-mudahan di padang mahsyar nanti. Pesan Imam Syafi'i. Katakan kepada sahabat-sahabat kamu. Sahabat ukhuwah fillah. Sahabat yang bersaudara kerana Allah. Carilah aku, andai tak nampak aku di sana. Seandainya kalian semua berada di dalam nikmat Allah di padang mahsyar nanti, carilah saya. Seandainya saya tak ada di sana. Siapa nak nak kitab ni? Saya tu Sebian. Ada yang ni, yang itu. Yang Kak Ani bagi tahu tu ke? Kamu simpan satu bagi Kak Ji. Simpan satu. Ada lagi yang tak ada. Baru mai bagi. Bagi. Okey, kita Hidayatul Sibyan. Kalau kita Jawi muka surat 13. Kalau kita Rumi muka surat 63. Pasal ke-9 yang membatalkan akan sembahyang. Surat 63. Apa dia? Dekat sangat dah kan?
Kaifiat sembahyang. Syahadah. Ha? Okey. Tengok sikit tak? Akhir. Muka surat 60 dekat-dekat nak masuk dah. Syahadan. Muka surat 60. Kaifiat sembahyang. Kali sikit lah. Kali satu muka surat. Maaf nak. Saya terlangkau lah tu 45 baris. Kitab ni guna banyak tempat. Lepas tu dia tulis tarikh macam-macam. Ada yang 60, ada yang 66. Okey, cuba kalau tengok muka surat 60, dia tulis B bawah sekali. Kaifiat sembahyang. 66 pun ada muka surat 66. Ada 66. Siapa yang 66? Oh, kamu 66. Oh, kitab dia macam-macam. Macam-macam versi kitab yang gelap. Okey, Kak Ani 66. Okey. Jumpa semua tu. Kita tengok dah kaifiat. Kaifiat ni tahu maksud apa? Cara. Tulislah kat situ. Ni bahasa Arab ni. Kaifiat ni maksud dia apa? Cara. Okey, syahadan. Bila sebut syahadan ni, ambil perhatian. Minta perhatian semua. Syahadan. Kalau orang tengah duduk bising-bising je, syahadan. Minta perhatian. Bermula mengetahui akan kaifiat cara-cara sembahyang, iaitu bahawa mengetahui ia akan segala rukunnya dan segala syaratnya dan segala sunatnya, dan dibezakan tiap-tiap satu itu daripada yang lainnya. Yang mana yang dikehendaki dengan solat fardu yang sah. Kita kalau nak syarat sah solat, kena tahu kaifiat. Kena tahu cara sembahyang. Macam mana cara sembahyang? Yang ni kita tahu. Pada bahagian ni sunat. Pada bahagian ni wajib. Pada bahagian ni makruh. Apa yang makruh di dalam solat? Apa dia? Memandang selain daripada tempat sujud. Tengok merata, langgut atas, tengok bawah, tengok orang masuk jalan naik. Dia tak batal. Dia makruh. Sebab kata Nabi SAW, orang yang mata dia meliar, macam itulah hati dia pun liar. Kalau kita tengok orang tu sembahyang sambil tengok orang, sebenarnya tak batal. Kadang-kadang kita duduk tepi dia, kita rasa macam dia kali kita. Kita kata, apa dia tu sembahyang, macam mana aku duduk tengok orang? Tak batal lah. Cuma makruh. Kerana kata Rasulullah, hati dia mungkin meliar. Sebab kita tak boleh baca hati orang macam mana tu. Mungkin dia khusyuk dengan cara tengok orang. Tapi kalau tengok orang memang tak khusyuk lah. Saya lah. Tak tahu mungkin perempuan hebat. Kalau kata tengok tu, tengok dia ikut lah. Biji mata macam mana? Biji mata ikut. Macam tu lah hati dia ikut. Oh, dia ni baru main. Tak tahu mana awak tahu. Keli ni asyik. Itu yang makruh. Kita kena tahu lah sesuatu yang haram di dalam sembahyang. Sesuatu yang haram. Ini benda yang haram ni kalau kita buat yang akan membatal lah. InsyaAllah kita akan jumpa. Dan kemudian kita kena wajib tahu untuk mendapat syarat sah solat. Wajib kita kena tahu fardu dia. Apa dia? Rukun dia. Rukun, kan ada 3 rukun dalam fardu solat. Rukun qauli. Qauli maksud dia perkataan. Apa dia? Takbiratul ihram. Itu rukun. Kena tahu wajib. Kemudian baca Fatihah. Itu rukun qauli. Surah rukun qauli ke? Tak. Dia sunat. Itu kena tahu. Sunat apa? Sunat ada 2 pula. Hai'ah dan ab'ad. Dia sunat hai'ah. Dia sunat hai'ah. Apa maksud hai'ah ni? Perhiasan. Perhiasan. Dia kata sembahyang tu tiang. Sembahyang tu tiang.
nak menghiasi di tiang itu adalah sunat-sunat hai'ah. Sementara rukun qauli, rukun qalbi, rukun fi'li itu adalah rumah singgah sana. Barulah terdiri satu bentuk rukun Islam yang indah. Kemudian rokok. Rokok tu rukun apa? Fi'li. Kena tahu. Kalau tak sah sembahyang. Rokok tu rukun fi'li. Bacaan dalam rokok rukun tak? Sunat. Sunat hai'ah. Bacaan dia sunat hai'ah. Kemudian yang i'tidal. Rukun ke sunat? Rukun. Itu kena tahu. Yang i'tidal rukun. Bacaan dalam yang i'tidal adalah sunat. Bacaan dia sunat. Kemudian sujud. Rukun. Rukun apa? Fi'li. Apa maksud fi'li? Perbuatan. Bacaan di dalam sujud. Sunat. Sunat apa? Sunat hai'ah. Duduk antara dua sujud. Rukun juga. Rukun fi'li. Sujud yang kedua. Rukun juga. Rukun fi'li. Bacaan dia sunat hai'ah. Duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Keadaan kita duduk tahiyat akhir itu adalah rukun juga. Bacaan di dalam tahiyat akhir juga adalah rukun. Rukun apa? Qauli. Perkataan. Perkataan. Itu yang dikatakan di sini. Kita kena tahu. Kita tahu beza. Di antara yang fardu, yang sunat. Bacaan di dalam tahiyat awal. Sunat. Sunat apa? Sunat ab'ad. Apa beza sunat ab'ad dengan sunat hai'ah? Sunat ab'ad kalau kita tertinggal kena buat sujud sahwi. Kalau kata sunat hai'ah kita tinggal tak payah buat sujud sahwi. Kita baca, kita sembahyang biasanya kalau kita sembahyang sunat kita akan takhfifkan solat tu. Takhfif ni maksud kita ringkaskan dia. Kita tak baca surah. Kan kita baca Fatihah saja. Kemudian kita rokok dan seterusnya. Tak payah buat sujud sahwi. Tetapi kalau kita tertinggal bacaan tahiyat awal, maka kita kena buat sujud sahwi. Kita tertinggal bacaan qunut, kita kena buat sujud sahwi. Tapi kalau kita tak buat sujud sahwi boleh tak? Kerana terlupa. Boleh. Sah juga. Sah juga solat tersebut. Yang kata, baru syarat, baru sah. Kalau tidak, sembahyang tak sah. Pasal apa? Dia tak kerti apa-apa. Dia tak tahu yang tu wajib ke. Yang ni rukun ke. Yang ni sunat ke. Yang ni makruh ke. Okey. Apa lagi? Perkara-perkara yang makruh. Bila makruh ni, antara ni kita tak tahu. Yang ni, kita makan. Contoh kata kita ada wudu. Kita buka puasa. Kita makan. Kemudian kita tak berkumur. Kita terus pergi semayang. Tak lagi kesan-kesan daripada apa yang ada di dalam mulut kita tu terkeluar. Kemudian bila keluar, kalau telan, batal. Kita kena tahu. Bukan ludah. Ludah khiafif. Kan? Itu ludah. Tapi kalau terpetik dia keluar. Itu makruh. Saya tu nak sembahyang tu kena kumuk. Tapi kita tak mahu kumuk lah. Tak keluar api pula malah kita dah buka puasa. Kalau kita pergi Masjidil Haram ke Masjid Nabawi, biasanya perempuan-perempuan Arab mereka nanti buka puasa dalam masjid kan. Itu kan mungkin sembahyang kan. Kita mereka nanti sedekah lah kurma duk lah pegang tatang-tatang. Tumbak buah dalam beg balut ke nanti nak makan. Tak lagi nak kena pergi kumuk. Kita orang Malaysia ni dia jaga sungguh kan. Dia pun tak kisah tak kita daripada sembahyang. Okey. Dia pun nanti lagi satu benda yang makruh. Dah lah makruh hak pertama sebab tak kumuk mulut. Makruh yang kedua, bila ada sisa makanan, kita nak bawa keluar dia. Maka jangan bawa keluar ke depan. Bawa keluar ke kiri. Jangan bawa keluar sebelah kanan. Bawa keluar sebelah kiri. Nasib lah siapa duduk sebelah kiri. Kena cabai balance, dah ada telekung dia.
Ha? Sebab tu ini di antara benda-benda yang makruh. Ha? Yang makruh. InsyaAllah nah. Ya. Ha? Oh, simpan di tepi tu je. Boleh. Boleh. Di tepi ni ya. Maksud dia tak malah kan nak buat kat siapa-siapa. Boleh. Tak batal. Sebab dia benda suci. Ya? Tapi sekali lagi waktu bagi salam tu cepat-cepat gabung. Member sebelah tu tengok. Hang sambil makan ya. Nah, boleh lah. Boleh macam tu. Mana kita nak tahu permasalahan ni macam-macam kan. Kita nak itu di antara perkara-perkara yang makruh. Okay. Dan kemudian lagi, maka dia kata, bahkan memadalah bagi orang yang awam itu jikalau i'tiqad ia akan sekalian yang dikerjakan di dalam sembahyang itu fardu atau setengahnya fardu dan setengahnya sunat, tapi tiada dibezakan akan dia. Bagi orang awam ni orang macam kita lah. Ya, dia sebut orang awam. Orang macam kita ni macam orang yang tak berapa mengaji. Dia tahu sembahyang, yang ni wajib. Yang ni sunat, ni tak apa. Katalah kita duduk di rumah, mai anak kan dia tanya, mak, dia sembahyang tadi dia lupa baca surah lah. Tak apa sah. Tapi bila orang panggil kita suruh susun satu, kita jadi tak kerti. Macam lah orang tanya, rukun sembahyang ada 13. Susun satu-satu, malah dia pening. Nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 apa kan. Tapi dia tahu yang tu wajib. Yang ni sunat saja tak apa. Baca tasbih di dalam sujud dan rukuk 3 kali kan. Kalau nak baca sekali boleh tak? Dia tahu lah. Benda tu sunat. Kalau tak baca terus boleh tak? Boleh. Tetapi sekurang-kurangnya rukuk kita tu kadar tomak nina. Yang ni subhanallah. Katalah kita ni kelang kabut. Mungkin kita ikut sembahyang tarawih, tok imam tu macam ekspres. Kita elak-elak rukuk dan baca subhanallah. Dah cukup dah. Tak payah perhabis subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita takut cari tertinggal kereta api ni. Kita duduk gerabak belakang pula. Jadi memadailah kita membaca sekadar subhanallah. Kerana itu kadar tomak minah paling sedikit. Kalau tidak, kalau sampai tangan elak-elak cicah di lutut bangkit, tak sah rukuk tu. Sebab tidak ada tomak ninahnya. Jadi orang macam ni kata orang awam lah. Kita letak diri kita orang awam, tahu yang tu wajib. Yang ni kalau tak buat, batal. Okey, kita sembahyang ni nak terkentut sangat-sangat. Nak terkentut ni satu penyakit juga tu. Penyakit syaitan yang mengganggu solat kita. Kita duduk tahiyat akhir ni. Nak baca tahiyat akhir ni sampai kekah ni. Tahan kentut. Sampai kekah ni tahan ni. Kita pun kelang kabut sampai ke Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nak terkentut, terus bagi salam. Tak payahlah kama sallaita ala Ibrahim. Sebab apa? Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim tu sunat. Sunat apa? Sunat hay'ah. Tadi kata bacaan tahiyat akhir itu wajib. Bacaan tahiyat akhir sampai ke Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu bacaan tasyahud akhir ataupun bacaan tahiyat akhir. Wa ala ali Muhammad. Sampai cakap tu je. Maka sunat yang sangat-sangat dituntut. Sunat yang sangat-sangat Nabi suka. Bila kita bubuh. Kama sallaita ala Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim. Fil alamin. Innaka hamidun majid. Siapa Rasulullah suka sangat-sangat? Sebab Rasulullah suruh kita berdoa untuk Nabi Allah Ibrahim juga. Kan Rasulullah ini satu makhluk yang tak pernah mementingkan diri dia. Kalam tahiyat akhir diperolehi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana Isra Mi'raj berada di Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada kalam itulah maka terlontar daripada mulut baginda
SAW ketika menghadap melihat zat Allah, terus Nabi tunduk, Nabi baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Allah sambut, assalamu alayka. Allah bagi balik salam kat dia. Tadi dia ucap, segala penghormatan, segala kebaikan, segala kemuliaan tertentu bagimu, wahai ya Allah. Allah balas balik pujian dia tu. Assalamu alayka, sejahteralah ke atas engkau, ayuhan nabiyyu, hai nabi, rahmatullahi wa barakatuh. Itu doa, rahmat Allah dan berkatnya bersamamu. Nabi ni, dia tak tinggal, dia tu ambil. Assalamu alayna. Jangan bagi dekat aku seorang saja. Bagilah dekat kami semua. Na tu, dhamir mutakallim nama dia. Bila dhamir mutakallim itu menandakan jamak, menandakan banyak. Bila banyak, jangan bagi. Allah sebut alaika. Bagi kat dia seorang je. Dhamir mukhatab, mufrad mukhatab ke tu. Ni penting belajar mahu. Bila dia sambut dengan na, dia sambut dengan dhamir mutakallim, menunjukkan ramai. Dia bukan seorang, dia kata. Dia cuma wakil daripada umat-umat dia yang berada di bawah sana. Mohon pada Allah Ta'ala, bagilah rahmat dan berkat. Dan juga kepada wa'ala ibadillahi salih. Dan kepada hamba-hambanya yang soleh. Hamba yang soleh mana? Di kalangan para awliya. Di kalangan para anbiya. Di kalangan para mursalin, rasul-rasul yang lain. Maknanya dia tak minta seorang-seorang. Kalau kita lepas kat kita seorang. Tapi kalau sahabat yang dia sayang kepada sahabat yang lain, happy yang aku dapat ni, aku ambil kat hang satu. Ni aku minta kat dia. Kami ramai-ramai ni. Boleh tak bagi dekat kami ramai-ramai? Allah itu maha pemurah. Itu yang kita sambut dengan malaikat yang sambut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inilah yang menjadi pertikaian. Hari ni orang mempertikaikan. Sayyidina tu nak kena ada ke tak payah ada ke. Jangan bertengkar pada perkataan Sayyidina jikalau kita tak tahu apa-apa. Terpulang nak kata pun tak apa, tak mau kata pun tak apa. Ianya tidak mencacatkan solat kita. Kalau nak cari yang paling afdal, tak kata. Kalau nak cari yang paling afdal lah. Kalau kata pun tak berdosa. Tak mencacatkan solat kita. Okey? Nanti kita faham. Sampai ke Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bahkan tadi cerita bab nak terkentut sangat ni. Terus bagi salam. Kita pun assalamualaikum. Dia bagi. Kawan nak tertembak sangat-sangat dah. Bawa assalamualaikum. Tak ada sekali baru kum. Dia bagi. Sah tak? Sah. Janji sempurna salam tu. Assalamualaikum. Tak ada nak warahmatullah. Sampai tak ada nak kali kepala. Dia nak kentut. Sah. Janji dia sampai dekat kum tu. Kita tak kena tahu. Hari tengok-tengok, pergi buat ambil semayang, pergi buat awak buat lain. Tak ada nak bagi salam nombor 2. Tak ada nak kali kepala pun. Tapi hang sampai dah dekat kum tadi tu. Sampai. Sampai sah. Sah. Rasa tak puas hati pasal tak ada nak bagi salam kedua. Salam kedua tu sunat. Sunat apa? Sunat hayat. Salam pertama saja wajib. Tu pun tak kalih kepala pun tak apa. Tak kalih kepala tu sunat. Sunat apa? Sunat hayat. Sebab apa kalih? Sebab tengok Rasulullah kalih kanan, kalih ke kiri. Bila mana para sahabat berselisih, Nabi bagi salam dekat siapa bila dia kalih kok kanan, dia kalih kok kiri. Okay. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Baginda SAW memberi salam kepada orang yang, kan semuanya jemaah, orang yang duduk di sebelah kanan dan orang yang duduk di sebelah kiri. Kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini pun sahabat Rasulullah yang dekat dengan Rasulullah juga. Sepupu Nabi. Rasulullah bagi salam kepada malaikat Raqib dan Atid.
Ha? Kemudian kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bagi salam kepada sekalian muslimin dan muslimat. Ya? Kan dalam salam kita tu ada sikit doa kan? Itu yang Nabi baca nak. Assalamualaikum warahmatullahi. Sempurna salam, okey? Sesempurna salam kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sesempurna salam. Sampai kat wabarakatuh. Tetapi boleh Assalamualaikum, Assalamualaikum pun boleh. Nah, ataupun Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni as'aluka ridha wal jannah. Kemudian belah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wa'a'u. Kan kita seorang-seorang. Wa'a'u. Bukan wa'na'u lah. Wa'a'u. Wa'a'udhu bika min sakhatika wan nar. Itu doa. Itu semua tak wajib. Itu kata kena tahu yang mana wajib, yang mana sunat, yang mana makruh, maka sah lah. Kalau kita tak tahu pun tapi kita boleh beza. Yang tahu yang ni wajib. Yang ni tak buat berdosa. Ha? Begitu lah juga dengan gerakan takbir. Angkat. Kita bila kata takbiratul ihram ni yang kita bayangkan angkat tangan. Angkat tangan tu sunat sahaja. Yang wajibnya adalah lafaz Allahu Akbar. Dia boleh sampai yang paling panjang, yakni 12 harkat. Allah dia nak masuk. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat. Tunai. Ikut imam ke? Seorang-seorang ke? Oh, dia kacau lah tang tu nah. Kadang-kadang 2 kali angkat. Tak kenal juga. Masuk angkat kali ketiga. Nak sembahyang zuhur pergi sebut asyak pula dah. Ha? Kadang-kadang angkat-angkat sembahyang apa. Dia tak main. Padahal betul-betul sembahyang Isya. Kata tengok-tengok sembahyang apa. Datang lepas pula. Ha? Kadang sunat subuh disebut fardu subuh. Kenapa sunat subuh? Kok sebut fardu subuh? Dia gangguan syaitan waktu ketika tu adalah amat hebat. Dia pun pesan dekat kuncu-kuncu dia nak. Yang kata rajmu syaitan wa hizbih. Rejamlah syaitan bersama dengan tentera-tenteranya. Itu di antara salah satu doa yang dirafakkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Waktu dia nak sembahyang, ya Allah, rejamlah syaitan dengan kuncu-kuncu dia. Itu angkat takbir. Ya? Kita ni no, hang doa lah panjang berlong pun dia kacau. Ha? Dia tak kacau masa tu, aku tunggu tang lain. Tunggu tak dia baca Fatihah. Okey, Fatihah lulus. Tak dia baca surah. Nanti bagi dia lupa. Dalam-dalam punya dok baca ROI saja kot. Ha? ROI saja kot. Pun lupa. Tidak pun wal-as. Wal-as ni yang dia tak lupa. Watawasabil haq. Watawasabil sob. Mana dulu? Sob dulu ke hak dulu? Rasa macam sob dulu lah. Watawasabil sob. Watawasabil haq. Sob dulu kot. Dah hak dulu. Hak ke? Hak ke sob? Hak ke? Berapa ayat? 4 ayat ya? 3 ayat je. Pun lupa. Tu syaitan wa hizbih. Syaitan dan kuncu-kuncunya sedang menanti di sana. Aku tak boleh kacau hang tani, aku tunggu hang kat sana. Nah, itulah kita kan. Itu yang sebut kita ni orang awam. Lalas sekali pun tak apalah, sok pun tak apa, hak pun tak apa, rokok terus. Dan tak tahu, mintalah. Dalam tempoh tu minta, ya Allah aku terlupa. Kan? Macam Nabi Allah Musa alaihi salam ketika ditemani oleh seorang sahabat nak pergi jumpa dengan Nabi Allah Khidir. Ingat tak? Dalam surah Kahfi dia cerita. Siapa sahabat yang teman dia tu? Ingat tak nama dia? Nabi Yusha' bin Nun. Yang menjadi pemuda yang teman Nabi Musa dijumpa dengan Nabi Allah Khidir. Ha? Jadi bila Nabi Musa duduk berehat satu tempat, penat dah kita berjalan, dia kata. Nah, dah 2 hari, 2-3 hari berjalan. Nak pergi cari tang mana tempat nak jumpa Nabi Khidir ni. Dia kata buka main bekal apa yang ada. Aku rasa letih dan lapar. Lepas tu, jawab si pemuda tu tadi. Aku terlupa, dia kata. Aku terlupa nak habis. Dia kata bekal kita dah habis. Ni syaitan lah yang menyebabkan aku lupa. Memang syaitan dia akan bermain pada hati kita dan fikiran kita untuk kita lupa pada sesuatu yang
yang baik. Jadi kita banyak-banyak beristighfar. Ingat tak apa yang Nabi Yusuf bin Nun lupa? Siapa ingat? Ketika mana Nabi Allah Musa tertidur di satu tempat di tepi pantai, bekalan yang dibawa termasuklah ikan yang dibawa berenang kembali ke laut. Dan dia ada bawa sayur yang dibuat kering untuk dimakan sebagai pembakar tenaga untuk berjalan. Pokok tu naik hidup balik. Letak di atas tanah. Ya, pasal apa? Tempat dia pun duduk di subur sangat. Bekal yang dia bawa ikan tu berenang masuk ke dalam air. No? Duduk. Tu Nabi Musa kata, "Wan, tak habaq kat aku." Kat situlah adanya Khidir. Dia penjaga kesuburan bumi. Jom patah balik pergi dekat dia. Pergi balik kat tempat tu. Sebab ini diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Seronok cerita dia. Okey, seterusnya. Tambih. Tambih. Tambih ni maksudnya jaga-jaga. Tulislah. Tak kira apa dia ni tambih. Tambih apa ni? Jaga-jaga. Tadi syahadan apa dia? Minta perhatian. Hati semua tengok minta perhatian. Kalau nak sah sembahyang, kena tahu yang mana rukun, yang mana sunat, yang mana makruh, yang mana wajib, yang mana kena tahu. Sekalipun hang tak erti nak susun satu-satu, janji hang tahu. Kemudian tambih ni jaga-jaga. Bermula tempat sembahyang, iaitu tiap-tiap tempat yang bersentuh dengan dia orang yang sembahyang pada ketika berdirinya dan rukuknya dan duduknya dan sujudnya dan bersentuh dengan dia oleh pakaiannya. Yang mana yang nak dikatakan tempat sembahyang ni? Iaitu yang bersentuh dengan kita. Contoh kata kita duduk di atas sejadah. Dekat tu saja tempat kita. Okey? Dekat tu saja tempat kita. Sebab tu kita ada sutrah. Sutrah. Pada pendapat qaul yang qadim Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, sutrah ini kalau kata kita letak sejadah dah okey dah. Sebab orang tahu tu tempat kawasan dia semayang yang bersentuh dengan anggota dia waktu dia sujud. Datang situ je. Bukanlah kata, contoh kata seluas-luas surau ni ada orang semayang kat tengah tu. Jadi dekat kawasan yang bersentuh dengan anggota dia, dengan pakaian dia, dengan sujud dan rukuknya, tentu je dia semayang. Hal lain tu kalau kita nak lari pun tak apa. Kan kita kata jangan duk lintah depan orang sembahyang. Itu memang Rasulullah tak bagi. Kecuali dengan ada sutrah. Memadai kita hampak sejadah. Bila kita hampak sejadah kan sejadah kita bentuk petak tu. Memadai yang tu pun tak apa dianggap sebagai sutrah. Ada orang dia nanti bawa main sejadah dalam rumah, sejadah kecil dia. Itu sutrah dia. Itu kawasan sembahyang dia. Jangan kita lintah berjalan di atas sejadah dia. Itu boleh membawa kepada makruhan tahriman, makruh yang membawa kepada haram. Jangan kita lintah sampai. Bahkan orang yang sembahyang ni kalau kita langgar di depan dia, dia boleh sekat kita lalu tu. Dia boleh halang kita daripada lalu. Kata Nabi, boleh tangkap pukul orang macam tu. Tangkap dia bubur penampak saja. Hang tak reti. So kalau sembahyang, yang gagah-gagah tak lalu. Pasal apa? Luas lagi dunia ada. Itu kawasan. Jadi kena faham. Kawasan sembahyang kita ni adalah sekadar yang bersentuh dengan pakaian kita dan dengan perbuatan kita. Hal lain daripada tu tidak dipanggil kawasan sembahyang. Okey. Itu kalau kata seorang. Kalau macam ruang surau ni, musola ni ruang dia luas. Kalau orang semua duduk penuh di dalam tu, maka ruang ni memang kita tak boleh sewenang-wenangnya melintas. Sebab ini dipanggil kawasan tempat kita bersolat secara berjemaah. Kalau seorang-seorang kita duduk, tak apa, orang lain nak lalu pilah. Dia nak pusing keliling pun tak apa, dia tak kacau. Dia tak ganggu tempat solat kita. Macam dalam rumah. Kita sembahyang dalam rumah, bilik tu sempit. Okay. Mungkin adalah anak kita nak lalu ambil barang. Dia buka-buka pintu, dia tengok kita tengah duduk solat. Kalau dia nak tunggu di luar, lambat. Jadi dia boleh masuk selagi dia tak pijak sejadah kita tu. Sebab apa?
Sejadah itu adalah kawasan tempat kita bersolat. Nah, kalau kata dia nak pijak, boleh tak? Boleh. Itu berpenampak muka dia. Tak kerti ya. Cucu jangan pukul lah. Cucu duk main tu. Nah. Dia tak tahu apa. Tak lagi tuk lah. Cengih sungguh. Ha? Kan kadang-kadang cucu ni dia suka naik di atas riba. Ha? Kita sembahyang, kita duduk tahiyat atau duduk antara dua sujud, dia pun ambil kesempatan. Tenggek. Kena pastikan pula dalam pampers dia tu nak. Lagi ada najis. Mula-mula kita pun macam-macam. Ha, ni ada yang kencing. Aku tak salin tadi. Ha, mula dia fikir. Dalam sembahyang tak apa nak kosong. Okey. Kemudian kita sambung tajuk yang baru, yakni pasal yang ke-9 yang membatalkan akan sembahyang. Okay, kita tengok. Bermula yang membatalkan sembahyang itu 21 perkara. Banyak tu nah. Sampai 21. Cuba kalau suruh kita susun, boleh tak? Tak hati kan? Tapi kita tahu benda ni batal. Tu yang kata kita ni, ilmu kita ni ilmu orang awam. Dia tak boleh macam tu, batal sembahyang. Hang cuba cerita dekat aku, apa dia perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Nak susun satu persatu tu tak reti. Tapi boleh abang, yang ni batal. Yang ni tak apa, yang ni boleh, yang tu harus. Apa dia kata? Pertamanya, yang nombor 1, berkata-kata dengan sengaja. Lagi diketahui akan haramnya. Hang dah tahu benda tu haram, hang bercakap buat apa. Dah tahu dah. Benda tu jangan berkata-kata dengan sengaja, lagi diketahui akan haramnya, dan ingat akan dirinya di dalam sembahyang dengan 2 huruf atau 1 huruf yang memberi faham atau 1 huruf yang bermat. Apa maksud dia macam ni? Kita cakap 1 huruf atau 2 huruf. Baik. Apa huruf yang 1? Orang panggil kita. Kita sembahyang wajib ni. Ya. 1 huruf. Ya. Walaupun dia kata bermat. Maksud dia panjang. Ya. Orang faham tak? Faham. Dah? Faham. Maka perkataan ya itu dah pun membatalkan solat. Sebab dia berkata-kata sesuatu yang di luar solat. Dia berkata sesuatu yang di luar solat. Tetapi, kalau dia nak habaq kat orang tu kata dia sembahyang, maka dia takbir dah. Boleh. Allahu Akbar. Tapi memang time tu time nak takbir lah. Time tu memang dia nak takbir. Contoh dia, orang ni duk panggil. Tak reti-reti orang sembahyang. Kita pun rokok. Allahu Akbar. Oh, ni sembahyang. Isyarat. Isyarat. Janji perkataan tu bukan di luar sembahyang. Tu kan Allahu Akbar tu 2 kali pahala. Tapi kalau ya ni 1 huruf saja. Walaupun bermat, tetap batal kerana dia adalah perkataan di luar sembahyang. Sekalipun sekadar hembusan angin. Tak berhuruf kan? Kita hangat. Peluh ni meniti-niti. Nak masuk dalam mulut. Tembus. Sekalipun hembusan angin. Cara macam mana? Lak. Boleh kita kesak selagi pergerakan kita itu tidaklah 3 kali berturut-turut. Walaupun dia kata sama ada dengan sengaja atau tidak sengaja. Batal. Kadang-kadang macam ni. Sepatutnya kita rokok tapi kita terlupa habis baca Fatihah, kita nak turun sujud. Sampai sekarang, kita buat itu. Perkataan tu saja, tu 2 huruf. Kita bangkit balik. Rokok. Pun dah batal. Ataupun gelak. Nak tergelak sangat. Ni yang kata syaitan ni dia kacau, dia ganggu solat kita ni. Kadang-kadang dia teringat. Masa waktu sembahyang dia ni nak ingat. Dia main. Sembahyang orang suka berangan ni tu lah. Dia nak main teringat. Dan dia tu tergelak. Bila dia gelak, keluar suara.
suara gelak. Kan? Macam mana punya suara gelak? Dia gelak suara tu. Batal. Kalau menangis tak apa. Tengoklah menangis pasal apa. Nah, menangis tersentuh tentang ayat tu kan. Menangis sedih putus cinta tak boleh lah. Tengoklah tangisan tu. Janji dia bersangkut dengan solat. Bukan dengan yang di luar daripada solat. Nah, itu yang pertama dia kata. Bersalah jika berkata ia dengan lupa dan sedikit perkataannya terlupa. Lupa. Cucu nak terjun daripada bangku, dia tidak pun, dia buat dalam dia, tok semayang tertidur. Dia tahu cucu dia ni hyper sikit, kalau jaga, lambat je, hampir dia terjun dia. Tok pun semayang tertidur. Tengah-tengah duduk semayang, lepas tu cucu tu bergerak, menguat dia. Kemudian, dia bangkit terus. Kita ni takut dia terjun dia. Dia dengar, ada kawan tuan seperti ni dah. Dia duduk hak tu. Dia pun singgah. Terkata. Bukan sengaja nak kata tapi terkata. Maka itu tidak mengapa. Dia kata dia terkeluar. Nampak macam mana? Okey, bersin. Kan? Bersin ni lagi satu benda jahat. Sebenarnya bersin tu bagus. Syaitan ni dia cucuk lalu berhidung, tak ada cabut bulu-bulu hidung. Kita ni nak terbersin. Sampai nak baca pun tak boleh. Mata terpejam, terkemuk dah nak bersin. Dari hari ni dia nak bersin. Dia tak mai. Bisa tak lagi dia mai. Hashim bagi sekuat-kuat hati. Batal dengan sebab bunyi bersin bukan sampai ke tahap tu. Dia radang pasal tadi nak bersin tak edi. Enggah kuat-kuat. Yang enggah kuat jadi batal. Walhal tak batal pun. Aku geram sangat. Puas. Itu batal. Yang dia kata, yang dia lega. Kan setengah orang tu nak bersin sangat nanti saat. Kita ni bersin, rasa nak bersin. Bila main waktu sujud, dia nanti hilang tau. Sebab hidung kita ke lantai. Dia hilang. Tapi kalaulah sampai kepada tahap meleleh ayat liuk yang nak bersin, boleh bersin. Kadang-kadang setengah orang tu dia bersin bertalu-talu. Tak mengapa. Janganlah sampai 22 kali bersin. Tak boleh lah. Cakap 2-3 kali tu, maka tak mengapa. Tahulah bunyi bersin macam mana. Kalau yang sampai dengar balik sana bangunan tu, yang tu batal. Itu dah renggah lebih. Itu tidak dikira sebagai tidak sengaja. Itu dia kata, iaitu 6 kalimat atau kurang. Kalau dia cakap banyak pun tak apa. Sebab dia terlupa. Haram tiada haram dan jahil dia kata. Sedangkan ia berkata-kata dengan sengaja dan jahil ia akan haramnya padahal ia baru masuk Islam. Maka tiada batal sembahyangnya dengan dia. Kalau orang tu jahil, dia tak tahu, rupanya cakap itu salah. Dia pula orang saudara baru masuk Islam, maka tak batal. Saya biasa mengistilahkan seorang perempuan ni dia kita ajaklah dia sembahyang sunat taubat. Bila mai waktu tahiyat akhir, baca dah sikit dia kata. Jadi batal tak dia? Tak batal sebab dia jahil lah. Kalau lagu kita duk suruh baca dah sikit, tak boleh lah. Kan? Katalah kita berimam. Kita ada anak lelaki. Walaupun umur dia baru 12 tahun, tapi dia boleh jadi imam andai bacaan dia elok. Kita duduk di belakang dia ni jadi makmum lah. Kemanapun mak ni, tua lagu manapun, kalau dengar anak lelaki kecil dia, anak lelaki tu tak boleh jadi imam. Dia tak boleh jadi imam dekat anak dia. Mungkin tersilaplah sikit. Bacaan pada anaknya. Tersilap sikit. Dia mungkin tersalah pada perkataan siratal ladzina an'amta alaihim. Patutnya ghairil maghdubi alaihim, ditulis waladhdallin, dia tak baca ghairil maghdub. Salah tu. Batal.
Tapi kita perbetulkan dengan ghairil maghdubi alaihim. Kita perbetulkan dengan ghairil maghdubi. Bila kita sebut salah tu, batal. Walaupun pada bacaan dia itu adalah salah. Nah, tapi kita boleh bersuara sebab apa? Dia baru nak belajar. Mai dengan imam tua, maksud imam tua ni suami. Suami kita berimam dengan suami kita. Tengok-tengok dia terlupa. Dia terlupa baca Fatihah, dia terus baca surah. Dia bangkit rakaat kedua, sepatutnya dia baca Fatihah, tapi dia terus baca surah. Kita yang jadi makmum di belakang ni tahu kata dia lupa. Kita tak boleh kata, baca Fatihah, tak boleh. Tak boleh abang kat dia. Dia tahu benda tu, walaupun dia bersangkut paut dengan sembahyang, tapi dia tak boleh kata kat dia tu. Sebab suara di dalam solat untuk lelaki dengan perempuan adalah aurat. Jadi kena jaga. Maka orang perempuan kita tepuk tangan sebanyak tiga kali. 1, 2, 3. Kalau dengar. Kalau dia tak dengar, tepuk lagi. Jangan bagi pom. Batal. Okey. Tak dengar juga Pak Haji ni dia rokok tu. Niat mufarakah. Keluar daripada dia. Tinggal dia. Masak lagi habang kat dia. Abang Haji tadi tak baca Fatihah. Ya ke? Asal macam baca, dia sah, kita tidak. Kita tidak sah kalau kita ikut dia. Dia macam dia nak buat juga. Sebab dia tak tahu, dia yakin. Dia sah, kita tidak sah. Sebab kita tahu. Kalau kita tak tahu, kita pun sama-sama lupa. Tak apalah Mak Haji dengan Pak Haji dua-dua ikut lupa. Tak bacalah Fatihah. Kita dikira sah. Baik, yang kedua. Perbuatan yang banyak iaitu 3 kali berturut-turut. Dan jika dengan lupa sekalipun, seperti 3 langkah atau 3 gerak, sama ada ia dengan 1 anggota atau dengan 3 anggota, atau dihisap akan 3. Itu dengan gerak yang sunat sekalipun. Demikianlah barang yang berkatakan oleh Allamah Ibn Hajar, seperti 2 gerak yang sunat dan 1 gerak yang lainnya jadi 3, maka batal sembahyang dengan yang tersebut itu. Inilah yang kata bahasa kitab kuning ni. Yang baca yang tak faham dia kata sat 3, sat 2, sat gerak. Okay. Bergerak 3 kali berturut-turut adalah batal. Bergerak 3 kali berturut-turut ni macam kita sembahyang berjemaah. Seorang sahabat keluar dengan sebab dia batal. Kita yang di belakang ni kena langkah ke depan. Atau mungkin di kiri dan kanan kena langkah. Sebab nak tutup lubang yang lompong tadi. Bila ada lubang yang lompong, maka akan berlaku tempat itu dialih duduk oleh syaitan. Kita kata best duduk kat ni. Dia ni tak apa kuat sangat. Jadi menjadi tanggungjawab sahabat yang berada di kiri dan kanan ataupun yang ada di belakang. Langkah naik ke depan. Tapi pastikan langkah dia tu besar. Saya kena tunjuk dah. Datanglah daripada belakang ni. Depan tu yang lompong kan. Kita kena 1, 2. Okey tak lambat ni. Langkah lagi. Tak boleh. So kalau misalnya 1, 2, 3. 3 langkah. Okey. Jadi nak sampai panjang kan? Tapi kita nak pergi. Nak tutup lompong tu. 1, 2. Okey. Bantu. Seketika. Lepas tu baru 1, 2. Abang boleh. Tapi bila kita buat 1, 2, 3, batal. Dia jadi 3 pergerakan berturut-turut. Atau disebut itu. Walaupun benda itu sunat, tapi kalau kita tambah dengan 1 perbuatan yang lain, maka ia jadi batal. Apa dia pergerakan yang sunat? Tak tangan kan? 2 kan? Bagi angkat 2 tu lah. Dan Allahumma hamidah. Angkat ni sunat. Dapat sunat. Okey? Dan sunat.
Tapi bila mana kita berturun juga tu, kita tekankan kita berturun-turun. Nah, sami Allahu liman hamidah. Okey, benda tu sunat. Dan pergerakan. Lepas tu dia terhayun ke? Walaupun dia kena dicampur nak tukar dua. Nah, boleh tu pun terhayun. Batal. Jadi 3-4 dah. Secara berturut-turut. Itulah maksud ayat tu. Walaupun dia kata pergerakan itu pergerakan sunat. Tetapi andai kita buat bercampur dengan pekerjaan yang bukan di dalam sembahyang, maka ianya dikira sebagai batal. Fahamlah kan? Dia nak abang tu sikit saja, tapi kita nak baca tu yang tak berapa nak faham. Kemudian, lagi satu. Gatai sangat ni. Gatai kat sini nyamuk gigit. Tengah sembahyang gatai. Kita pecap kau. Bagi aku tu. Batal. Boleh. Letak sini, bubuh jari lah sekecil ni. Ketik. Hang solek lah sampai berlubang pun. Hanya anggota kecil sahaja yang bergerak. Maksud anggota besar ni yang menggunakan siku dan juga bahu. Lutut 4 yang kita panggil tulang 4 kerak ni. Bila kita menggunakan anggota-anggota yang besar, maka ianya batal andai perbuatan itu 3 kali berturut-turut. Gatai boleh garu, jangan banyak-banyak jari. Jangan engkau lagu tu. Boleh letak satu ni, garulah. Sekadar itu saja. Kadang-kadang kita rasa macam semut lah halus tu dia berjalan. Dia berjalan ke muka. Kita ni duk baca Fatihah rasa macam semut duk jalan. Sekali sapu. Kan? Habis. Dia pergerakan 3 kali secara berturut-turut boleh menyebabkan batal. Berkejip batal tak? Berkejip 3 kali turut-turut batal tak? Tak batal lah. Dia bukan anggota besar. Dia anggota kecil. Okey. Hari tu ada yang bertanya, kalau orang perempuan yang bersolat tak pakai anak baju. Baju dalam. Kan? Dia bergerak tak? Oh tak bergerak. Kawan duk bergantung. Maaf jadi dia bergerak. Adakah batal dia duk hayun tu? Tak batal. Kenapa tak batal? Pertama dia tak bersendi. Kena faham. Dia tak ada dia boleh tak nak bergerak sendiri? Tak. Hantu Kak Limahnya je yang bergerak sendiri tak? Dia tak boleh gerak sendiri. Dia bergerak mengikut pergerakan kita. Maka ianya tidak batal. Dia bukan anggota yang bersendi. Kena faham yang tu. Kena faham yang tu. Sebab dia pernah menjadi satu permasalahan. Satu ketika dulu apabila perbincangan berkenaan dengan perempuan yang tak pakai baju dalam dengan lelaki yang tak pakai benda. Sah tak? Sah. Kerana pada anggota tersebut tidak bersendi. Maaf bukan nak mencarut. Fiqah ni dia kena kupas habis-habis. Kan? Permasalahan fiqah ni memang mendalam. Walaupun Imam Syafi'i seorang yang amat pemalu, tapi benda nak kena sebut, kena sebut. Jangan duk kata ustazah tu dia suka merepek lah tak. Permasalahan ni bila kita nak membincangkan tentang sah dan batal, maka kita kena sentuh dia agar kita lebih faham. Okey, baik. Satu lagi yang ketiga. Kedatangan hadas. Sama ada hadas kecil atau hadas besar. Okey, catat kat situ. Hadas kecil ni apa? Kentut. Maksud dia, bila kentut tu batal lah sembahyang kita. Batal wuduk, maaf. Hadas kecil tu batal wuduk. Bila batal wuduk, secara automatik batal lah solat. Kalau hadas besar ini, antara yang berlaku hadas besar, yakni keluar mani. Ataupun datangnya haid. Atau mungkin terberanak. Itu dipanggil sebagai hadas besar. Katalah di tengah duduk sembahyang, dia terbayang sesuatu
perhubungan intim, lantas keluar mani, batal. Sebab apa? Dia telah berhadas besar. Okay. Ataupun ketika mana dia sedang bersolat, tiba-tiba dia bersin, terkencing. Itu batal dengan sebab dia berhadas kecil. Maksud hadas kecil ni, dia batal wuduk dia. Bila batal wuduk dia, maka batallah sembahyang dia. Itu hadas kecil. Jangan pula orang kata hadas kecil tu apa? Hadas kecil tu buang air kecil. Hadas besar tu buang air besar. Kena mengaji lagi lah tu. Tidak confuse antara hadas kecil. Ingatkan pergi buang air kecil tu hadas kecil. Saya dulu masa sekolah rendah mengaji, ustaz tanya apa dia hadas kecil. Buang air kecil. Kan kita nak minta kat cikgu nak pergi tandas. Nak pergi buang air kecil. Nak pergi buang air besar. Kena abang tu. Dia memang hadas kecil, hadas besar. Dia abang tu. Hadas kecil, sesuatu perkara yang membatalkan wuduk. Itu hadas kecil. Hadas besar, sesuatu perkara yang mewajibkan mandi. Itu hadas besar. Mudah aja. Faham? Yang mana perkara itu menyebabkan wajib mandi, ini besar. Masalah ni tak boleh ambil wuduk lah. Tapi kalau hak kecil ni, boleh kita dengan cara berwuduk. Kita tengah sembahyang. Tengah-tengah sembahyang, cucuk berak. Berak atas kepala. Kita tak nampak. Kita kan pakai telekung. Dia berak atas kepala kita. Jadi sampai habis lagi salam, kita pun nak sidai telekung tu. Ni apa? Tik cicak. Mana hari yang dia berak? Sembahyang tadi sah. Sembahyang tadi sah sebab dia dah berlalu. Tak payah kita pergi buat sembahyang lain. Sembahyang tadi dah sah. Cuma saat ni kita kena pergi basuh saja kesan tik cicak tu tadi. Sebab ketika itu kita dah terkena najis. Okey, kalau kita sembahyang berimam. Kita sembahyang berimam. So imam tu selak koyak. Dia rokok-rokok, nampak aurat dia. Dia kata, lucu, nak tu imam tu koyak, nampak aurat. Dia tak tahu selak dia koyak. Kadang dia tak main jadi imam, kan? Dia tak tahu. Sembahyang dia adalah sah. Makmum pun malu nak abad, ambil sudah tak abad. Aku tak abad, tak aib dia pula. Dah abad sebab dia bersangkut dengan solat lah. Jadi makmum kena niat mufarakah. Kalau makmum ikut, makmum tak sah. Tapi imam tu sah. Sebab dia tidak tahu. Tapi kalau dia rasa, ketika sembahyang, maka kena rongkaikan sembahyang dan cari pakaian yang sempurna. Macam itulah juga kalau kita nyamuk kenyang ni. Dia main hinggap di telefon kita. Tengok orang dia pantang tengok nyamuk. Tengok nyamuk ada nak sepak. Kan? Sial nyamuk tu, gigit pun kena hukum mati. Dia gigit kita sikit je, ambil darah tak sampai sikit pun. Dah dihukum, bunuh sampai mati. Kalau tak mati, dia picit dia sampai habis. Gigit aku sangat kan? Mana saya baca bab nyamuk orang ni lah. Di masjid. Bandar Kasya. Pasal nyamuk lah. Dia mata dia ada 100. Sebelah 50, sebelah lagi 50. Nak apa? Nyamuk ada bagi kita tu. Dah 100 biji mata tu. Dia ada 6 bilah pisau. Mulut dia ada cucuk kita tu. 6 bilah pisau. Dia bagi 4 pisau tu, tebuk lubang. 2 lagi, 1 lagi bubuh ubat bius. 1 lagi sedut naik darah. Dia ada 6. Di mulut kita nampak jarum satu kan. Sebenarnya 6. Hebat Allah. Allah maha hebat. Dia pun kenyang, bagi kita pun tampak dia. Tampak kena telekung. Nampaklah darah tu kembang kan? Darah tu berayak kembang. Darah ni dia najis ke tak? Najis. Najis apa darah ni? Belajar dah awal tu. Najis apa kakak-kakakku? Najis najis mutawasitah. Najis pertengahan. Macam mana cara nak cuci dia? Kena basuh bagi air mengalir. Angkat duit sekupang. Hukum. Tak sampai pun. Badik pun besar lagi. Tak apa. Sah. Walaupun ada kesan darah pada telekung kita. No? Sah. Dengan sebab dia taklah sebesar. Lebih daripada huruf. Tak lebih daripada siling sekupang.
Faham kan? Tapi kalau darah tu besar lebih daripada silin sekupang, batal sembahyang. Nyamuk tu besar mana sampai besar tu punya darah. Kan? Andai berlaku permasalahan ni, kata hukum fiqh ni kena faham. Tu mana nama dia fiqh. Apa maksud fiqh? Faham. Bagi betul-betul faham, sempurnalah ibadah kamu. Kalau kamu tak faham, maka tak sempurnalah ibadah kamu. Ni kata ilmu fardu ain. Wallahu a'lam lah, wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung bulan depan Bidayatus Subyan. Pendidikan untuk kanak-kanak. Anggaplah diri kita ni seperti kanak-kanak fardu ain. Bezanya dia pergi pagi, dia pergi petang, kita pergi pagi. InsyaAllah ta'ala. Ni hukum fiqh. Baik, ada persoalan nak tanya? Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam sini. Ya, silakan. Ustazah, apabila kita sembahyang, kadang-kadang kita macam tekak, kita tak apa selesa kan, kita dehem sikit kan. Kadang-kadang sampai 2-3 kali, ni macam kita nak cakap nak kata satu perkataan tu, banyak 2-3 kali. Takkan batal? Okey, baik. Berdehem ketika bersolat. Dengan sebab berdehem tu ada sangkut, no? Sangkut di hengkung kita kan. Kita batuk, kadang ada kahak. Sekali. 2 kali. 3 kali. Pasal apa dia tak puas. Dia tersangkut. Adakah itu menjadi perkataan yang di luar sembahyang? Walaupun dia perkataan di luar sembahyang, tapi kita nak membetulkan bacaan rukun qauli dalam bacaan solat kita. Kemudian kalau kita tak berdehem, menyebabkan tak keluar makhraj huruf. Ketika ini harus tak batal. Walaupun kita berdehem ataupun 2 kali tak sah. Baru rasa dia keluar, baru rasa lapang di rengkung. Maka itu tidak mengapa. Yang menjadi batal walaupun berdehem adalah kita hem-hem dekat orang lain. Hem-hem. Dia masuk, dia tak nampak kita tengah duduk sembahyang, kita pun berdehem kat dia. Itu batal. Itu perkataan di luar sembahyang walaupun bunyi berdehem juga. No? Jadi kita berdehem sebab kita nak membetulkan bacaan. Jadi kalau kita berdehem, kita nak bagi syarat dekat dia. Kata kita ada dekat sini tengah sembahyang. Walaupun perbuatan yang sama namun niat yang berbeza menyebabkannya batal. Jadi untuk bacaan di dalam sembahyang, nak memperelokkan bacaan, anda berlaku kahak di rengkung, boleh kita berdehem. Sah. Dah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Apa dia hukum? Elok baca. Okey. Walaupun pada bahagian surah pun ayat Quran juga. No? Kita nak kena memperelokkan juga bacaan dia. Jadi boleh diharuskan ketika tu. Pasal sat lagi kalau kita tak berdehem waktu tu, mungkin dia akan sangkut pada waktu yang lain. Okey, baik. Silakan. Siapa dia tanya saya? Sahabat Alamaya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana nak tanya macam kita qada solat subuh. Habis tu kita qada dalam waktu Zuhur. Kenakah kita baca doa kunut? Okey, kita qada solat subuh tapi qada kita tu di dalam waktu Zuhur. Kena tak baca doa kunut? Tanya sahabat kita ni lah. Kena tak baca? Mengikut Imam Syafi'i, kena baca. Walaupun solat subuh itu qada, maka kita kena baca. Kalau terlupa, buat sujud sahwi. Kalau lah kita tak mau baca dengan sebab malu. Maksud dia ya, untuk malu macam mana? Macam malulah. Yang tu nampak sangat aku kata subuh. Nak jaga air diri kita, tak kira orang nampak, kita tak baca doa kunut. Jadi boleh. Boleh untuk tak baca demi menjaga air diri sendiri. Boleh untuk kita tak baca, kita ganti dengan sujud sahwi. Walaupun waktu tu kita teringat. Oleh kerana dia solat qada. Saya mengambil kiasan daripada ini kami baca
Fiqh Fathul Mu'in. Karangan Syekh Ibn Taimiyah. Dia bagi tahu macam ni, dia kata. Kadang-kadang budak-budak pondok yang dijemput untuk sembahyang jenazah, lepas nanti berebut budak-budak pondok ni. Habis sembahyang jenazah. Masa tu solat jenazah, dapat seorang RM1 dalam sampul. Dia pun tak bangkit sembahyang subuh. Bila mai orang jemput sembahyang jenazah, berebut-rebut nak pergi sebab nak RM1 tu. RM1 tu boleh beli makan. Jadi, ustaz akan pilih hanya orang yang solat subuh je. Yang mana hak penyegar bangkit subuh. Retuk pondok ni macam nak lurus dinding-dinding ni. Tak membangkit. Jadi orang yang tak sembahyang subuh tak boleh pergi. Lepas nanti pemurung dia pergi. Tak kata, kalau siapa yang tak solat subuh, pergi sembahyang jenazah tak sah. Bila tidak sah solat jenazah dia, maka tak sah duit yang dia dapat haram. Jadi dia pun pergi, sampai di masjid dia pun qadha. Bila qadha, dia pun tak baca doa qunut. Dan tak buat sujud sahwi. Waktu ni orang lain tak tahu, orang lain ingat depa sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tapi tok guru tahu lah. Yang di antara anak murid dia yang tak solat subuh. Yang tak solat subuh dia main qadha di situ. Lepas tu bila pergi tanya, lepas abang dia kata tak apa, untuk menjaga aib, maka tak apa. Okey, macam kita duduk ramai-ramai lagu ni, kita ingat nak qadha solat subuh. Okey, kalau kita nak jaga aib kita, boleh untuk kita tidak baca qunut. Tetapi kata Imam Syafi'i, apabila kamu qadha di dalam subuh itu ada qunut, maka buatlah qunut di dalam qadha juga. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah, jelas. Assalamualaikum Ustazah. Okey, ayun tangan. Batal. Makmum. Okey. Hayun tangan. Dah angkat takbir, dia angkat kedua-dua tangan, kemudian dia letak, lepas tu dia hayun. Bila dia hayun, makmum di belakang nampak hayunan tu. Menyebabkan perbuatan tu batal solat dia. Maka makmum yang nampak itu wajib mufaraqah. Yang tak nampak tak apa. Dia pula tak payah, terima hayun tangan, dia abang kat member belakang, tak payah. Yang batal hanya dia, kalau dia ikut dia batal. Bagi imam tu dia tak batal dengan sebab dia mungkin terlupa. Habit kena bagi tahu dia. Habit kena bagi tahu dia. Setengah dia tak faham, ini dia nak dikatakan jahil, ilmu ni orang ajak merata. Kadang dia tak mau belajar. Atau mungkin kita kena bagi tahu dia. Bagi tahu. Naknya bila hayun ke bawah tu dah jadi batal, menyebabkan perbuatan pergerakan 3 kali berturut-turut. Berwajib mufaraqah. Okey. Baik. Assalamualaikum Ustazah. Apa dia? Batuk. Okey, batuk tak apa. Batuk tak apa. Batuk ni sesuatu yang tak boleh kita tahan-tahan. Tak apa. Kadang-kadang sampai kita sendiri pun tak boleh tahan. Kita sendiri rungkai semayang. Sebab dia tak boleh nak stop. Ada juga. Tapi kalau tak sikit tak mengapa. Maka dia dibolehkan. Okey. Berpandukan. Boleh. Boleh berpandukan dengan objek yang di depan, nak bagi cukup 15. Boleh. Boleh. Okey, ada seorang lagi, sahabat Alam Maya. Assalamualaikum Silakan. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Kak Zura. Ya, ya. Masya Allah. Betul. Macam kalau kita kan witir tu, kita 2 rakaat, 1 rakaat kan. Tiba-tiba yang masa 2 rakaat tu, kita terduduk tahiyat awal. Sah ke tak solat kita tu? Macam tu juga kalau misalnya kata solat, contohlah solat subuh kan. Dia 2 rakaat je, tiba-tiba kita ni dah mamai ke apa. Apa ni, ke laut kan. Apa nama, kita duduk tahiyat awal. Batal ke? Okey. Okey. Adakah batal jika kita terduduk tahiyat awal pada ketika duduk tahiyat akhir? Itu soalan dia kan. Patutnya kita duduk tahiyat akhir. Tapi kita terduduk tahiyat awal sampai bagi salam. Sah tak? Sah. Nah, sah. Sebab apa? Sebab bukan dengan sengaja. Ataupun mungkin sembahyang subuh tu kita tak baca qunut. Kita ingat saat lagi kita nak buat sujud sahwi. Kita tak duduk tahiyat akhir. Kita duduk tahiyat awal bersebab lagi memudahkan untuk kita turun nak buat sujud sahwi. Maka ketika itu juga adalah sah. Sah. Boleh. Sekarang kita terlupa rupanya duduk tahiyat akhir dah. Kita terduduk tahiyat awal. Maka tak mengapa. Atas sebab terlupa. Boleh nak? Tak perlu buat sujud sahwi lah ya? Tak perlu. Ya. Lepas tu lagi satu lagi. Lagi satu nak tanya, yang kesan darah tu dekat telekung kan. Kalau dekat kampung kan nyamuk tu banyak. Kan dia diam dekat dalam tekung kan. Kita lipat-lipat tengok. Tapi bukan setempat. Banyak tempat tapi cuma tak besar. Dia punya darah dia tak banyak. Tapi banyak tempat. Okey, nyamuk banyak. Banyak kesan. Tak besar. Tadi saya kata jangan sampai lebih daripada silin sekupang tu. Silin 10 sen. Yang lebih. Tapi yang ni dia kecil. Tapi banyak tempat. Tak apa. Tidak mengapa. Okey, satu lagi soalan. Ya. Ya. Kak Ramzah. Okey. Baik. Terima kasih. Kita nak tambah apa lagi? Baik. Terima kasih. Baik, berkenaan dengan solat jenazah. Biasanya kalau dalam Malaysia ni orang perempuan jarang buat solat jenazah. Walhal no pahala cukup besar. Dia dapat 2 makhluk. Dia kata iaitu pahala sebesar gunung Uhud. Allah Ta'ala nak bagi. Dan kata baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang buat sembahyang jenazah ini dapat pahala ahli syurga. Jadi tak salah kalau kita nak ikut. Katalah kita sampai satu masjid, kita musafir sampai masjid tengok ada jenazah. Ada jenazah. Depa dah 2 takbir dah. Kan sembahyang jenazah hanya ada 4 takbir. Okey. Boleh tak kita nak masbuk dengan imam tu? Boleh. Tetapi kita niat berimam, kita nak sambung tu tang mana? Sambung lagi 2 lagi takbir. Iaitu takbir yang ketiga lah. Dan juga takbir yang keempat. Takbir yang ketiga biasanya kita baca salawat atas Nabi. Dan takbir yang keempat kita bagi salam. Kan? Jadi kita sambung yang sama juga. Boleh masbuk. Sembahyang jenazah boleh masbuk pada takbir. Tapi orang tu kena tahu lah cara solat jenazah tu. Baru dia boleh lagi siap dengan rokok sujud memang tak betul lah kan. Alhamdulillah boleh boleh dimasuk solat jenazah. Ataupun kalau kata kita tak tahu macam ke mana nak masuk, kita boleh buat sendiri dengan 2 orang. Pun boleh. Wallahualam. InsyaAllah. Boleh. Okey, kalau kita sibuk tak kisah. Kita buat yang fardu. Kita musafir. Musafir tak apa. Okey, seorang lagi. Kesian dia angkat tangan lama dah.
Okey. Di kampung tak ada buat kunut. Okey. Duduk di mana? Okey. Di sana tak buat kunut. Di sini buat kunut kan. Okey, macam cerita orang Malaysia pergi ke Mekah. Bila di Mekah, tetapi mereka tak semayang. Lepas semayang subuh, tak ada kunut. Kita ikut mana tempat yang kita pergi. Adakah perlu buat sujud sahwi? Tak perlu. Nah, sebab apa? Sebab di tempat tu, dia mengamalkan mengikut mazhab Imam Malik, semayang subuh tidak ada kunut. Maka, dia tak buat kunut dan dia tak buat sujud sahwi pun. Solat tu adalah sah. Kemudian dia balik mai ke Malaysia, dia ada kunut. Kalau tak buat kunut, kena buat sujud sahwi. Itu juga sah. Mengikut mazhab mana tempat yang kita pergi. Sebab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia yang suruh buat sembahyang kunut ni. Dengan berdalilkan beberapa hadis daripada Rasulullah. Imam Malik kata tak payah buat. Tak ada. Tetapi bila dia pergi Madinah, Imam Malik duduk di Madinah. Dia pergi ziarah Imam Malik di Madinah. Imam Malik bagi kat dia penghormatan suruh jadi imam. Sembahyang subuh. Dia tak baca kunut. Dan dia tak buat sujud sahwi. Padahal dia yang suruh. Nah, dia tak baca kunut. Sebab dia menghormati tempat yang dia pergi. Imam di situ tak buat. Jadi dia pun tak buat. Tapi bila dia balik naik ke tempat dia kota Baghdad lah. Dia balik naik tempat dia buat. Jadi macam tu juga kita. Kita menghormati kat mana tempat yang kita sampai. Yang kita duduk, selagi dia bertuhankan Allah, berasulkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sah kita ikut dia dah. Sah solat subuh kita. Tak perlu buat sujud sahwi nah. Okey. Ada soalan lain? Ya. Di dalam perut je lah. Tak apa. Sesuatu yang tak lahir daripada lidah, tak mengapa. Macam batuk tadi, hak bersin tu lain saya cerita. Dia saja nak renggah. Macam batuk tadi tu. Kan dia bukan saja-saja nak buat. Dia mai betul-betul. Macam tu juga perkataan. Ada perkataan lain tapi dia tak keluar. Tak ada suara. Maka tak mengapa. No? Tak mengapa. Tak ada apa dah no? Masalah fiqh memang banyak dah. Alhamdulillah. Ini bermakna kita nak cari kefahaman. Maka kita bertanya untuk kita faham. Jangan marah. Setengah orang dia suka marah dekat orang yang tanya nah. Tanya apa tak habis-habis. Sebab kita tak tahu maka kita bertanya nah. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang reti kalau kita tak reti. Banyak sangat kita ni tak reti no. Banyak sungguh. Baik, wallahu a'lam dah. Jadi hari ini sama-sama kita rafakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satunya doa dipohon oleh sahabat kita nah, Kak Nur Azizah. Satu ketika dulu dia adalah ukhuwah kita yang paling setia. Selalu ada di mana-mana dia dengan Kak Azura nah, Zalilah Azura. Tapi daripada berpindah orang ke Putrajaya nah. Jadi semalam dia berangkat menunaikan haji. Maka dia berhajat agar pagi ni kita punya sarapan pagi. Dia bagi sedikit kenduri dah. Untuk sama-sama kita berdoa pada Allah agar diberi keberkatan, kesihatan kepada beliau. Dapat menunaikan ibadah rukun dan juga wajib haji dengan sempurna. Disihatkan tubuh badan. Mendapat haji dan yang mabrur. Begitu juga untuk sahabat-sahabat lain. Dan kita juga mohon doa kepada Allah Ta'ala penyakit hari ini. Lepas COVID, COVID tak berlalu lagi pun. Masih lagi ada demam influenza kan. Demam pula. Tapi berbeza kali ni dia banyak menyerang pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar. Budak-budak sekolah banyak kena. Dia bagi budak-budak dulu. Saya ingat kemarin pelajar saya saja dalam kelas sampai tinggal 5 orang. Semua sakit yang sama. Dia main cirit-birit, batuk, muntah, demam, sak kebah, sak demam, sak kebah. Saya tak tahu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala kenapa memilih kanak-kanak. Dan di dalam satu hadis akhir zaman, apabila dunia itu
menemui kepada titik terakhir, yakni kiamat, Allah Ta'ala akan mati kanak-kanak dan orang tua terlebih dahulu. Lalu tinggallah kita yang dok rasa muda lela ni. Untuk diazab. Allah Alam. Jadi kita sama-sama doa, kita baca doa selamat sikit. Untuk diri kita agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjauhkan kita daripada sebarang penyakit yang berbahaya, musibah dunia yang semakin menimpa-nimpa. Juga iringan doa selamat untuk sahabat-sahabat kita yang dijemput sebagai tetamu VVIP Allah dan VVIP Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah baginda ada, dia akan hampak red carpet untuk tetamu-tetamu Madinah dan bersyukurlah pada sahabat-sahabat yang dapat dijemput, sebab memang susah nak dapat pergi tahun ni susah nak dapat sebab kan 2 tahun tertunda ramai orang yang patutnya boleh pergi tapi tak boleh pergi. Mudah-mudahan berdoalah untuk Kak Nur, berdoalah untuk kami juga agar dunia yang sedang ditimpa musibah ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Teguhkan keimanan kita bersama untuk terus berada di atas jalan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat. Ij'alna minan najihin, fansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairul rahimin, warzuqna fa innaka khairul raziqin, wahdina wa najjina minal qaumil zalimin. Allahumma yassir lana umurana ya Allah. Allahumma yassir lana umurana ya Allah. Allahumma yassir lana umurana ya Allah. Ma'arrahati liqulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kullana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina wa tumis ala wujuhi a'daina wa amsakhhum ala makanatihim ولا يستطيع مضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخنا على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.